Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Muhammadin afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa min lisani. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والتعامل بالإقرار الأدب على الخير والتقاء وجه عن قلبه والظالم سبحانه وتعالى. Sambungan pengajian kitab Tauhid, kitab Islahul Munir, muka surat 16. Surat 16, uraian sifat yang ketiga, baqa, artinya kekal. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, wajib pada syarak pula, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati akan tentu sungguh Allah kekal, tak terima binasa. Jadi kata musannif, wajib pada syarak. Wajib syarak dengan makna apa? Kalau kita buat berpahala, kalau kita tinggal berdosa. Maknanya hukum orang yang tak tahu dan tak i'tiqad Allah bersifat baqa, maka berdosa. Dan juga siapa yang i'tiqad Allah hanya ada sifat baqa, dia dapat pahala dan dia dianggap orang yang beriman. Itu wajib syarak. Untuk siapa? Untuk mukallaf. Kita semua mukallaf. Orang yang dah cukup umur, yang ada akal, namanya mukallaf. Orang yang tak cukup umur, tak nama mukallaf, kanak-kanak, tak balik lagi, itu dia tak tahu pun tak berdosa. Tapi dari kecil lah kita kena ajak dia. Dari kecil itu kena suruh hafal dah ni, nama-nama, sifat-sifat apa semua ni kena hafal siap-siap lah. Tahu secara asasnya daripada kecil. Bila dah cukup umur, dia dah tahulah asas-asas. Cuma dia nak tambah-tambah mengaji bagi faham bagi dalamnya. Jadi tiap-tiap mukallaf, orang dah sampai umur dia cukup umur dan ada akal, nama mukallaf, wajib apa? Pertama, mengetahui serta mengaku, dua kewajiban. Pertama, kita kena tahu, dan kedua, kita kena mengaku. Ada orang tahu tapi dia tak mengaku. Tapi kita ni kena tahu dan kita kena mengaku. Tahu Allah itu Bapa dan juga mengaku dalam hati bahawa Allah itu Bapa. Apa contoh mengaku, tahu tapi tak mengaku? Contohnya macam Yahudi. Ada hukum-hukum akidah ni yang dia tahu tapi dia tak mengaku. Contohnya Yahudi tahu bahawa Rasulullah itu Rasul, Nabi Muhammad itu Rasul, dia pun tahu. Dia kenal lagi daripada anak dia lagi kan. Tapi dia tak mengaku. Dia tak mau mengaku bahawa itu Nabi. Itu contohlah. Tahu tapi tak. Kita kena tahu serta mengaku. Tahu apa? Akan tentu sungguh Allah ni kekal, tak binasa. Itu namanya baqa. Ataupun bahasa lain, tidak ada akhir bagi kewujudan. Dia ada dan selamanya ada. Itu baqa. Dia ada dan tidak ada akhir bagi kewujudan dia. Dia ada dan tidak mengiringi ataupun tidak ada setelahnya, tiada. Itu baqa. Qidam, tekali. Maksudnya apa?
Dia ada dan sebelumnya tidak didahului tiada. Dia ada, tidak ada permulaan, itu qidam. Qidam maknanya tak ada mula. Baqa maknanya tak ada akhir. Qidam hak sebelah awal, baqa hak sebelah belakang. Kita ada dua-dua. Kita ada mula, kita ada akhir. Maknanya kita tak bersifat dengan qidam, kita tak bersifat dengan baqa. Kita ni dulunya tak ada, kemudian ada, kemudian tiada. Itu makhluk. Tiada, ada, tiada. Maknanya tiada, kemudian ada, maknanya ada pula. Kemudian tiada pula, maknanya ada akhir. Itu kita. Jadi tiada, ada, tiada. Allah ada, ada. Allah ini tak ada mula, dia memang ada, dan dia memang wujud, ada, dan dia tidak ada akhir. Jadi dia ada. Kita ni tiada, ada, tiada. Ada yang makhluk yang Allah ciptakan yang tidak ada akhir, bersifat dengan baqa juga. Contohnya macam syurga, macam neraka. Allah cipta dan dia takkan binasa. Itu syurga, neraka. Jadi dia ada mula tak? Ada. Dia dulu tiada, ada. Syurga ni dulu tak ada, kemudian ada, dan selamanya ada. Itu syurga. Ada juga benda yang tiada. Dulu tak ada, tak ada, kemudian selamanya pun tak ada. Apa dia benda yang tak ada? Perkara yang mustahil. Contohnya macam anak bagi Allah, isteri bagi Allah, itu tak ada. Dulu pun tak ada, sekarang pun tak ada, dan selamanya tak ada. Dia tiada. Ada benda yang tak ada pula, tetapi ada akhir. Maknanya ada, tiada. Dia tak ada pula, tetapi dia ada akhir. Allah tak ada mula, tak ada akhir. Kita ada mula, ada akhir. Syurga ada mula, tak ada akhir. Ada lagi satu, tak ada mula, ada akhir. Dia tak bersifat dengan baqa, tetapi dia bersifat dengan qidam. Apa benda? Azali. Azali itu apa azali? Azali kita kan sebut ni semenjak azali lagi. Azali tu apa? Bukan nama orang. Roti azali lah, bukan nama tukang buat roti lah. Azali tu maknanya apa? Azali ni waktu Allah bersendirian. Ketika mana Allah tak cipta mana-mana makhluk pun, itulah azali. Ketika mana alam tak wujud lagi, itu azali. Semenjak azali maknanya semenjak apa? Semenjak waktu azali ni maknanya sebelum Allah ciptakan apa-apa makhluk. Sebelum langit ada, sebelum syurga ada, sebelum neraka ada. Itu azali. Jadi azali ada mula tak? Azali ada mula? Mana ada mula? Tapi ada akhir dah? Ada. Bila Allah mula ciptakan makhluk. Jadi azali ni di mana ketika Allah tu bersendirian. Maksudnya apa? Hanya Allah sahaja yang wujud, tidak ada kewujudan yang lain. Kemudian sampai satu ketika Allah cipta makhluk. Bila Allah mula cipta makhluk, itu sempadan azali. Setelah itu tak lagi dinamakan azali, berakhirlah azali. Dia ada akhir. Ada akhir. Azali ada akhir. Tapi kalau tak ada akhir, maknanya Allah pun azali ni lah. Allah bukan azali. Azali ni ketika mana makhluk tak ada. Jadi azali ni ada pula lah. Tak ada lah. Sebab apa? Sebab ketika tak ada makhluk ni, tidak ada masalah. Ketika tidak ada makhluk, dia tidak ada masalah. Ketika adanya makhluk, ketika itulah ada masalah. Ketika
itulah ada masa. Ya. Roh roh tak mati. Ya. Makhluk. Semua ada makhluk yang Allah kecualikan daripada binasa. Banyak. Ada beberapa contohnya. Syurga yang saya sebut, neraka contoh yang saya sebut, Ajbuz Zana. Ajbuz Zana itu apa? Tulang tongking. Tulang tongking kat hujung sekali tu. Yang tu memang tak hancur. Lagi apa lagi? Arash, kursi itu tidak binasa. Allah cipta terus wujud. Lagi siapa dia? Malaikat penanggung arash, dia pun tidak dibinasakan. Adapun selain daripada itu, dan ada lagi lah roh dan juga sebagainya, itu tidak binasa. Selain semua binasa. Dengan makna kata apa? Allah hancurkan semuanya, binasakan semuanya, kemudian Allah hidupkan semula pada tiup sangkakala yang kedua di padang mahsyar. Jadi badan kita ni hancur, tapi roh dah ada. Dia tak ada akhir. Dia tak berakhir, tapi dia tetap ada mula. Cuma beza, tidak ada akhir bagi makhluk ni, ataupun baqa bagi makhluk dengan baqa bagi Allah. Beza. Allah ada akhir, tidak ada akhir. Syurga ada akhir, syurga pun tak ada akhir. Tapi ada beza ada antara dua benda yang tak ada akhir ni. Ada beza. Beza di mana? Tak ada akhir bagi Allah itu akli. Maksudnya akal kita tak boleh terima kalau Allah ada akhir. Sekali kita sebut macam mana yang kata Allah tak boleh terima kalau kita kata ada akhir, tak boleh. Adapun tak ada akhir bagi syurga bukan akli, dia syar'i. Allah yang mengatakan dia tak ada akhir. Allah yang menjadikan dia tak ada akhir. Adapun akal boleh terima syurga ada akhir. Boleh tak? Allah binasakan syurga, boleh tak? Boleh. Allah yang ciptakan dia, Allah boleh binasakan dia, tetapi Allah tak binasakan dia. Jadi kekalnya syurga itu adalah syar'iyyun, pada syarak, dinaskan oleh syarak. Allah kata dia kekal, maka dia kekal. Pada akal dia wajib kekal tak? Pada akal dia mungkin. Pada akal kita syurga itu boleh kekal, boleh binasa. Betul tak? Betul. Neraka tu boleh kekal, boleh binasa. Betul tak? Itu akal kita kata. Kenapa? Kerana semua di dalam kuasa Allah. Allah kekalkan dia kekal, Allah binasakan dia binasa, sebab Allah yang cipta dia. Adapun Allah kekal, boleh tak kita kata dia pun boleh binasa? Boleh? Tak boleh. Itu bezanya. Kekal Allah itu akli. Akal kata mesti kekal. Tak boleh kita kata Allah itu boleh binasa, tak boleh. Adapun syurga, neraka, roh, arash dan sebagainya yang diistisna, yang dikecualikan pada kata binasa-binasa itu, dia kekal dengan sebab syarak kita kata apa? Syarak menetapkan, Allah menetapkan bahawa dia kekal. Itu beza antara dua jenis kekal. Mana dalil Allah itu kekal? Firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Artinya tiap-tiap mereka di atasnya binasa. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Dan kekallah pada zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Adapun zat Tuhan, maka dia kekal. Hak lain semua binasa. Tetapi semua tu bukan semua, maknanya tidak ada pengecualian. Maknanya semua tu ada yang dikecualikan. Macam kebanyakannya binasa. Kullu dha'iq apa dia? Macam mana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa
dia mati. Tapi ada juga yang tak mati. Jadi ada pengecualian. Malaikat binasa, malaikat pun binasa, malaikat pun mati. Jibril pun mati. Israel cabut nyawa orang, dia pun mati. Dia cabut nyawa, ditugaskan untuk mencabut roh bagi manusia lah. Manusia ada roh, ada yang hidup tidak ada roh. Hidup tak semestinya dengan roh. Hidup tak semestinya dengan roh. Manusia, binatang, manusia ni hidupnya dengan roh. Pokok pun hidup tapi dia tak ada roh. Tak semestinya hidup mesti dengan roh. Dan malaikat ni, Israel, dia mencabut segala nyawa dengan makna dia mematikan. Hatta malaikat, hatta sekalian malaikat, malaikat Israel ni dia akan cabut. Malakul maut, malaikat maut, dia akan cabut semua nyawa yang mana yang hidup, termasuk malaikat Jibril, termasuk semua. Dan akhir sekali nanti tinggal diri dia, tinggal diri dia sahaja yang belum dicabut nyawa. Maka Allah sendiri yang mencabut nyawa. Maka malaikat pencabut nyawa pun mati juga. Ketika mana dicabut nyawa, dia lari timur dan barat kerana kesakitan. Sakit sungguh mati, dia pun tak tahan. Kalau dia kata kalau tak kita sembunyi sakit, dia pun tak cabut nyawa. Tapi memang sakit, dia sendiri merasai kesakitan. Tapi bila dah kita dibangkitkan pula nanti, Allah kekalkan di pada mahsyar nanti, bila dah masuk syurga, maka nanti mati tu, kematian tu Allah rupakan dengan sebentuk kibas, seekor binatang. Kemudian malaikat bawa dan malaikat sembelih kematian tadi. Maka mati pun mati. Kematian pun mati. Mati tu Allah rupakan. Mati tu ada benda, ada rupa. Ada di satu jenis alam yang mana Allah rupakan, Allah bentukkan benda-benda yang tak berbentuk ni. Kan di dalam hadis ada diceritakan amalan kita mai dalam rupa bagian-bagian. Kalau orang masuk kubur, amalan buruk ni dia mai dengan rupa buruk, amalan jahat ni dia mai dengan rupa yang tak elok. Amalan ni ada rupa tak? Sembahyang kita ada rupa orang tak ada, tapi Allah bentukkan. Kematian itu nanti di akhirat nanti mai dengan bentuk seekor binatang dan malaikat sembelih binatang. Maka orang ahli syurga bila tengok mati pun mati, dia seronok sebab apa? Nikmat selama-lamanya dia tak mati dah. Orang ahli neraka duduk dalam neraka ni tengok mati tu pun mati, dia sedih teriak sebab apa? Selama-lamanya duduk dalam neraka. Jadi semua benda akan mati, semua benda akan binasa, tapi Allah sahaja yang kekal. Kenapa? Kerana sifat Allah itu baqa, kekal. Maka kekal itulah dikatakan sifat baqa, yang lawan bagi binasa. Baqa kita terjemah kekal ataupun tidak ada akhir. Lawan dia apa? Binasa. Binasa ini mustahil bagi Allah. Yang dia kata yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Tak ada sifat binasa bagi Allah, tak ada. Binasa bagi Allah tak ada. Binasa bagi makhluk itu ada. Lagi dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati Tuhan kekal itulah dikatakan wajib bagi akal. Bila kita mengaku Allah tu kekal, itulah dinamakan wajib akal. Wajib pada akal kita i'tiqad bahawa Allah itu kekal. Sebab apa kita tak boleh kata Allah binasa? Dia kata, dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binasa itulah dikatakan mustahil pada akal. Bila kita kata Allah binasa, namanya mustahil. Mustahil ni tak boleh terima. Dan makna kekal itu barang yang tidak menghubungi tiada, atau dikatakan barang yang tak terima hilang, itu kekal. Kekal itu apa? Kekal itu tak menghubungi tiada. Maknanya dia ada, dia tak bersambung dengan tiada. Dia ada dan ada. Ada selamanya. Dia bukan macam kita ada, tiada. Kita ada menghubungi tiada. Sekarang kita ada. Bila kita mati,
tiada. Ada kita tu menghubungi tiada. Allah ini ada tetapi tak menghubungi tiada. Dia ada dan ada selamanya. Itu dipanggil kekal. Dan sifat baqa ini adalah sifat azali, sifat azali, sifat yang ada dengan Tuhan. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala dan tak terima binasa itu ialah kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak kekal, maka tentulah ia binasa. Dan jika ia binasa, tentulah ia baru. Dan jika baru, nescaya tidak ada Tuhan dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Kalau begitu, tetaplah Tuhan tidak binasa. Jadi mana dalil sifat baqa? Dalil sifat baqa adalah dalil sifat qidam. Satu dalil untuk dua benda. Apabila kita faham sifat qidam, maka kita fahamlah sifat baqa. Macam mana dalil sifat qidam dulu? Maka kena imbah balik. Dia nak tahu dia tak cerdas. Dia tak cerdas. Jadi qidam ni maknanya apa? Tak ada mula. Tuhan ni ada. Ada Allah ni tak ada mula. Kita tak ada, kemudian ada. Kita ni ada mula. Jadi Allah ni tak ada mula. Sebab apa kita kata Allah tak ada mula? Sebab mustahil ada mula. Dia ada dua saja, sama ada tak ada mula, ada mula. Kalau kita kata Allah ada mula, dia akan jadi benda mustahil. Kenapa? Bila kita kata Allah ni ada mula, siapa pula yang menjadikan dia? Yang kita sebut dulu dua masalah, iaitu masalah daur, masalah berpusing, dan masalah tasalsul, masalah berderet tak berhenti. Tuhan ada mula, maknanya Tuhan ada pencipta. Pencipta ni ada mula juga, maknanya ada pencipta. Penciptanya ada mula, maknanya ada pencipta. Sampai tidak ada berpenghujung. Itu namanya tasalsul, dia berantai. Dan juga dia itu mustahil. Dan dia akan membawa kepada daur, berpusing. Tuhan ada mula, maka ada yang mencipta, Tuhan A. Tuhan A ada mula, maknanya ada pencipta Tuhan B. Tuhan B ada mula, maknanya dicipta. Siapa dia? Tuhan nanti tadi. Dia berpusing je tu. Bila berpusing namanya mustahil juga. Mana boleh dia pencipta dan dia dicipta dalam masa yang sama. Dia mesti seorang jadi bapa, seorang jadi anak. Mana boleh dia bapa, dia bapa kepada Ahmad dan dia anak kepada Ahmad. Dia tak? Bukan dia ada anak nama Ahmad, bapa nama Ahmad dah. Dia dua orang je, Ahmad dengan Mahmud. Mahmud adalah bapa bagi Ahmad dan Mahmud juga anak bagi Ahmad. Boleh? Dia tak boleh. Dia jadi daun. Dia jadi daun. Macam cerita dulu lah kita kata kan. Ada orang kata, waktu mak aku nak beranak dekat akulah mencari tok bidan. Selam mana? Hang bilang. Hang beranak ke tak beranak dulu? Bila aku nak mencari tok bidan? Itu dipanggil cerita bohong lah. Tapi dia tidaklah mustahil sebelah makhluk ni. Tapi sebelah Allah, kalau Tuhan A cipta Tuhan B, Tuhan B cipta Tuhan A, siapa yang mencipta siapa sebenarnya? Dia jadi mustahil. Itu bila kita kata Allah ni ada mula. Sebab bila kata ada mula, tentu ada pencipta. Pencipta tu passion mana? Dia akan jadi dua jenis tu. Sama ada tasalsul, deret ataupun daur. Ada lagi passion ketiga. Jenis ketiga, keempat, ada lagi? Tak ada, dia akan jadi dua tu saja. Kalau kita kata Tuhan ada mula, maknanya dia mesti ada pencipta. Bila kita ada pencipta, dia akan jadi ke mana? Dia akan pergi dua cara tadi. Tasalsul, tak berhenti, ataupun daur, berfungsi. Dua-dua tu mustahil. Kita dah bincang dulu di dalam sifat kita. Maka bila kita kata Allah ni ada akhir, bila kita kata Allah ni ada akhir, maknanya Allah itu bukan wajib wujud. Ada dua jenis kewujudan. Bukan dua saja naknya. Kita nak cerita, saya nak cerita dua ni sajalah. Maksudnya begitu.
Ada kewujudan yang boleh ada, boleh tak ada. Itu namanya mungkin. Macam kita, kita ni boleh ada, tidak? Sekarang kita ada. Kita ni boleh tiada, tidak? Dulu kita tak ada. Nanti pula kita mati, maknanya kita ni boleh ada, boleh tak ada. Jadi kita ini namanya mungkin, benda yang boleh terima kedua-dua. Ada yang kewujudan yang hanya boleh ada, dia tak boleh terima tiada. Macam Allah. Allah boleh tak kita kata tiada? Tak boleh. Dia hanya satu je, mesti wujud. Dia tidak boleh kita kata tiada. Sebab bila kita kata Allah ni tiada, dia akan jadi sama ada tak ada mula ataupun tak ada akhir. Bila kita kata tak ada akhir, confirm Allah ini pun tak ada mula. Setiap satu yang sifatnya binasa, mustahil sifatnya qidam. Setiap sesuatu yang binasa, setiap sesuatu yang wujud, benda yang wujud yang binasa, mustahil dia tak ada mula. Boleh tangkap? Boleh. Contohnya apa? Kita tiada, kita akan mati. Maknanya mustahil kita bersifat dengan tidak. Tak ada benda yang kalau dia binasa, dia bersifat dengan kidam, tak ada. Ada benda yang dia binasa tetapi dia kidam, tak ada. Pokok dia akan layu, maknanya dia ada permulaan. Manusia dia akan mati, maknanya dia ada permulaan. Bangunan dia akan hancur, maknanya dia ada permulaan. Setiap benda yang hancur pasti ada permulaan. Jadi kalau kita kata Allah ni binasa, kalau kita kata Allah ni binasa, maknanya tentu ada permulaan. Bila kita kata Allah ada permulaan, dia akan bawa pergi ke mana? Daur dan tasalsul. Dan daur tasalsul itu adalah apa? Mustahil. Bila daur dan tasalsul mustahil, maka mustahil Allah ada mula. Mesti Allah bersifat dengan qidam. Bila kita kata Allah bersifat dengan qidam, maka tentu Allah bersifat dengan baqa, sebab dia berantai macam ni. Kalau kita kerat satu, dia terhilang. Boleh? Dengar. Kaedah dia begitulah. Wa kullu ma jazaa 'alaihi al-'adam wa 'alaihi qat'an yastahilul qidam. Setiap benda yang menerima tiada ataupun menerima binasa, tentulah mustahil bersifat dengan qidam. Sebab ada dan tiada itu sifat makhluk, sifat benda baru. Ada dan tiada sifat makhluk. Pokok boleh ada, boleh tak ada. Kereta boleh ada, boleh tak ada. Batu boleh ada, boleh tak ada. Dunia boleh ada, boleh tiada. Matahari boleh ada, boleh tiada. Bila setiap benda yang boleh ada, boleh tiada ni, maka dia itu hadis, dia itu baru. Maknanya ada mula. Kalau kita kata Allah ni binasa, maknanya Allah ni boleh tiada. Maka bila kita kata Allah boleh tiada, maknanya Allah boleh ada, boleh tiada. Maknanya Allah ni ada permulaan, dia baru. Benda yang boleh ada dan tiada, dia baru. Allah bukan baru, maka mustahil dia binasa. Itu cara berfikir akan. Kadang-kadang tak faham juga kan. Mula-mula kan pusing sana, pusing sini. Kalau tak faham pun tak apalah. Yang penting akidah takat mana yang wajibnya. Yang wajibnya kalau pun tak faham, ustaz ni pusing sana, pusing sini, apa betul ke mana? Habis yang ni saja. Allah sifatnya baqa. Baqa itu maknanya kekal selama-lamanya. Mana dalil dia? Ada dalil Al-Quran, iaitu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalil Al-Quran. Kalau dalil akli, Allah itu kekal. Mana dalilnya? Alam ni. Kalau Allah binasa, itulah Allah tak boleh cipta alam ni. Tak kata tu. Kan? Pening banyak-banyak tak boleh, tak apa. Yang pening-pening rumit tu, tu siapa yang nak mendalami okey. Tapi siapa yang tak boleh pi, dia kata payah sangat ni, maka
Nak kata benda tu payah pun sebenarnya bukanlah kita tak boleh faham, sebab ramai yang faham. Nak kata benda tu susah sampai tak boleh faham, ramai yang faham. Jadi maknanya apa? Cuma kita memerlukan masa dan usaha. Itu sajalah. Alaiha nas'a wa 'ala Allahi, Allah yang bagi fahamlah. Allah ini memberi faham, kita ni usaha. Ada orang ngaji tak faham-faham, ada orang ngaji terus faham. Macam tu. Ulama yang alim dulu-dulu pun bukan yang ngaji terus faham. Ulama-ulama yang hebat, contohnya Imam Taftazani, Imam Taftazani, Sa'duddin At-Taftazani, ulama tauhid yang hebat. Ni kita cerita ilmu tauhid. Saya cerita kisah ulama tauhid. Seorang ulama tauhid namanya Sa'duddin At-Taftazani. Siapa yang ngaji ilmu nahwu surah pun pernah dengar juga nama dia. Sa'duddin At-Taftazani ni dia anak murid kepada Adududdin Al-Biji. Tu guru dia hebat. Tapi dia ni dulu macam benar sikit, ngaji lambat faham. Dan dia kalau cakap, dia kalau tanya, kawan-kawan dia gelak ke dia? Sebab apa? Soalan dia merapu, tak masuk akal. Dia tanya benda tak payah tanya, tapi dia nak tanya. Kawan-kawan dia suka gelak ke dia? Ada Sa'duddin At-Taftazani, ulama yang masyhur. Kawan-kawan dia tak masyhur, dia masyhur. Tapi zaman dia mengaji dulu, kawan-kawan dia duk gelak ke dia? Bila dia tanya saja, kawan-kawan dia senyum gelak. Aduh, benda patik berantek tanya. Dia lambat, tetapi dia ngaji tak putih asal. Tiap-tiap hari betul lama baca kitab. Sampai satu hari ada sebahagian ulama kata dia mimpi. Ada sebahagian ulama kata dia mimpi. Dia mimpi satu hari ada orang datang ajak dia, "Wahai Sa'ad, jom ikut aku." Sa'ad kata, "Ikut hang di mana? Aku nak jawab kitab ni. Aku ni dah lah bodoh. Kalau ikut hang, lagi tambah bodoh lah." Kan? Orang bodoh kena rajin baca kitab. Kalau tu tak tengok, tak murajaah apa, lagi dia koi bodoh lah. Dah lah tak faham, lepas tu malas ngaji kan. Jadi dia kata, aku kalau nak ikut hang jalan tak ngaji, aku lagi koi bodoh. Kali kedua, orang tu main lagi. Dia duduk tengok kitab lagi. Dia kata, "Wahai Sa'ad, jangan ikut aku." Dia kata, "Aku ni orang bodoh. Kalau aku ikut hang, aku ni tambah bodoh." Kali ketiga, orang yang sama lagi main. "Wahai Sa'ad, jom ikut aku." Aku dah hafal garang berapa kali. Aku ni orang bodoh. Kalau aku ikut hang, lagi aku tambah bodoh. Ke hang yang bodoh, tak faham-faham. Lepas tu, maka kata orang tadi, "Wahai Sa'ad, Rasulullah memanggil kamu." Wah, tutup kitab terus baru ni. Bila jumpa Rasulullah, pendek cerita dia, setelah pertemuan dengan Rasulullah ni, terus dia jadi bincang. Esok dia sedar pagi tu, dia jumpa tok guru dia, dia cakap, "Wahai guru, aku nak izinkan aku untuk bercakap sikit." Tok guru dia kata, "Cakap." Kawan-kawan dia gelak sihat lah. Saat ni nak cerita apa? Bila dia cakap, dia meleleh yang mata tok guru dia. Dia kata, "Saat ini bukan saat yang dulu." Saat hari ini bukan saat yang dulu. Saat ini bukan saat yang kita kenali dulu. Ini saat yang lain. Sebab apa? Sebab berkatnya Rasulullah, terus dia mendapat futuh kefahaman. Tetapi barakahlah berkat Nabi kan. Dari jumpa Nabi, Rasulullah bagi caraan dia terus faham futuh. Tapi sebelum tu dia mengaji lama tak faham, tapi dia tak tinggal. Itu berkatlah. Orang yang sungguh-sungguh mengaji dia, sama ada insya-Allah lah, Allah akan bagilah kefahaman kepada dia. Bukan mustahil untuk kita faham. Ini bukan huraian yang rumit. Saya huraian ini asas biasa. Ngaji pondok ini asas itu huraian biasa. Ada huraian yang lebih dalam-dalam, yang lebih rumit. Dan semua itu tak mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh nak mengaji ya. Dan kalau orang kata saya tua dah tak nak faham, tak. Ilmu ni dia bukan kena ilmu usia tak. Lagi mana kita bernafas ni, lagi mana otak kita boleh berjalan, lagi tu kita boleh dapat. Ada orang mengaji umur tua, ada orang mula mengaji umur 40 dan dia sempat jadi alim, jadi tumpuk besar. Mula mengaji umur 40, mula mengaji pandang, mengaji jurmiah, mengaji kitab kecil-kecil ni umur 40 baru mula mengaji, tapi jadi tumpuk alim. Bukan yang mengaji umur 20-an. Tapi sebab itu kita kata, kalau siapa dia apa? Macam mana? Kalau apa? 1000 daya macam mana? Hendak 1000 daya, tak mau 1000 daya.
Otak kita ni, saintis kata, lagi mana tak sampai umur 80, lagi tu dia berfungsi. Ada orang yang mula hafal Quran umur 60, ada yang orang mula hafal Quran umur 50 dan sempat khatam. Maknanya kemampuan berfikir kita ni sentiasa berfungsi. Mengaji ni bukan kena kedarat, dia guna kepala otak kita. Kepala otak kita ni sampai ke tua dia masih berfungsi kalau kita nak guna. Sebab tu sebahagian ulama kata kat dunia ni bukannya ada orang cerdik, orang bodoh dia lah. Tak ada. Yang ada hanya orang yang guna akal dan orang yang tak guna. Orang yang tak guna tu, dialah dinamakan bodoh. Orang yang guna tu, dia dinamakan orang pandai. Bila kita selalu guna, maka kita akan jadi orang yang cerdik. Sebagai syukur kepada Allah, kita gunalah fikiran ini untuk ilmu. Dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ini pun lagi satu ayat Al-Quran, katanya janganlah berdoa kau serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Ia. Bermula tiap-tiap suatu itu binasa melainkan zat Allah. Baginya jua hukum dan kepadanya kembali sekalian kamu. Itu maknanya. Jadi adalah ayat Al-Quran ini memberitahu kepada kita Allah kekal. Kullu syai' halik. Semua benda binasa. Illa wajhah, melainkan wajah, dengan makna zat Allah. Zat Allah sahaja yang tak binasa. Maka kita kalau tak berhenti nak fikir banyak-banyak, kita yakin itu cukup. Allah itu kekal, Allah itu tak binasa. Cukup setakat itu. Mana dalil dia? Alam ini cukup setakat. Maka dengan pengakuan di dalam hati, dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak binasa itu membetuli pengakuan itu dengan keterangan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Itulah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Bila kita kata Allah ni kekal, Allah tak binasa, sama apa yang kita i'tiqad dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sama dengan apa yang kita i'tiqad dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu akidah orang yang beriman, katanya. Tauhid ni penting, tuan-tuan. Dia akidah dasar, akal, umbi. Orang Islam hari ini kalau dia nak binasakan dia dengan akidahnya lah. Orang Islam dibinasakan dengan ilmu akidah ni. Rosakkan akidah, maka hilang nama Islam. Nak hilangkan Islam di muka bumi ni bukan dengan pergi tangkap tembak bunuh-bunuh dah. Rosakkan akidah. Bila rosak saja akidah, hilang Islam. Sebab itulah kita kata kalau orang di Palestin ni, Yahudi pakai pergi tembak-tembak kan. Tapi dia pun boleh takbir. Kita tengok macam-macam baru ni orang bagi gambar ada cacat, orang tua tak ada dua kaki tapi berperang. Dia tak ada dua kaki, ada kursi roda, pilawan. Maknanya kukuhnya iman di dalam jiwa dia tu, tak takut mati. Jadi negara-negara lain tak perlu main tembak, dia hanya hantar benda-benda yang merosakkan akidah kita ni, lingkup semua. Sebab tu akidah ni penting. Tok-tok buku dulu akidahnya kemas. Sebab tu dia tak pernah gentar dengan siapa-siapa. Orang yang nak pergi berperang ni, akidah kena kuat. Sahabat dulu sanggup hilang kaki, tangan, jiwa dan raga sebab apa? Akidah dia dengan Allah tu kemas. Kalau orang yang akidah tak ada, dia lari. Orang Amerika, dia tembak lari jauh dia, main dekat dia lari sebab dia takut mati. Kenapa? Akidah dia tak ada, dia bukan berpegang dengan Tuhan. Sebab tu akidah dia penting. Sebab tu kata orang bijak pandai, kalau nak bagi mati rumput, bukan potong, tapi racun akar dia. Nak bagi mati orang Islam, bukan bunuh dia, tapi racun akidah dia. Akidah hari ini, akidah dirosakkan dengan pelbagai fahaman. Dulu, zaman dulu-dulu, okey, akidah kemas belakang. Kita ni semenjak datangnya Islam masuk tanah Melayu ni, perang, berapa kali perang dah kan, dengan British lah, Jepun lah apa. Tapi ada yang terpesong akidah dia lepas kena perang, kok dia tukar agama kena pasang. Tak ada.
Kemasnya akidah orang tua kita dulu sebab mengaji sifat 20. Zaman hari ini digoncangkan akidah kita dengan berbagai-bagai fahaman. Habis rosak. Zaman tunggu-tunggu dulu berani sebab apa? Sebab dia pentauhidkan Allah. Tok Haji Haji Umar Zuhdi pondok Lanai waktu depa zaman dulu lagi dah dahsyat. Hari ni kita nak buka pondok tak ada lah hujan dulu. Zaman dulu orang tok dulu pak ni kalau kedai bel samsing tu dahsyat-dahsyat. Tok Haji Umar Zuhdi tu masa dia buka pondok ramai ni. Tempat samsing belakang kampung tu siap main buku dia nak main. Dia kata kami nak nak ambil tali buku buat ikat timah dia. Buat tali timah. Nak ambil tali buku tu buku ni nak buat tali timah dah. Buku lah maksudnya. Tu buku kata main. Main kan? Tu buku dulu ilmu yang penuh di dada. Tunggu dulu bukan kata mengajar, semua bersilat pun dia boleh. Takat tali pinggang hitam tu dia sepok dia tu kan. Itu zaman tu. Sebab tu ilmu dia pun ada belakang. Dan tunjangnya adalah tauhid kepada Allah. Sebab tu kita penting kemaskan ilmu tauhid kita. Supaya apa? Kita tak tergoncang. Boleh jadi hidup kita kata zaman lalu kan nak perang pun kita kata haji tauhid Muhammad apa tak takut mati pun kita kata tu umur ayat lah, bukan nak tembak pada kita. Ya, tetapi di akhir hujung ayat kita setan tak pernah tinggal walaupun sekelip mata. Semenjak kita lahir, semenjak kita balik sampai kita hujung-hujung nafas dia takkan tinggal kita. Lagi mana kita tak kufur lagi tu dia tak tinggal. Lebih-lebih lagi kita nak ditanggalkan roh tu. Disebut dalam riwayat iblis setan ni main menyerupa macam orang payah kita. Dia main jumpa kita, dia kata wahai anakku, dulu aku belah dulu hang minum susu aku. Sekarang hang ikutlah agama Yahudi. Dia agama yang benar. Kita tengok mak ayah kita ni ikut Yahudi. Orang yang akidahnya tak kuat terpesong. Dan ada banyak lagi tipuan syaitan di hujung-hujung ayat. Itu yang dahsyat, itu yang penting. Kena jaga akidah. Bukan kata hujung ayat ni tengah-tengah hidup ni pun orang macam-macam. Ada yang terpesong dengan ajaran Mujassimah, ada yang terpesong dengan kita kata kononnya tasawuf. Tasawuf belakang kan tasawuf. Tasawuf tu ilmu yang bersih, ilmu yang suci, tapi dikotori oleh fahaman yang tak elok. Sebab apa? Sebab akidah tak baik. Sebab tu penting akidah. Akidah rosak boleh terpesong dengan benda-benda macam ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi sifat yang seterusnya, sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat ini penting bagi kita faham. Sifat tidak baqaq ni ramai orang faham sebenarnya. Sifat mukhalafah lil hawadis ni penting untuk kita faham. Sebab apa? Inilah membedakan kita dengan sebahagian puak Mujassimah yang kata Tuhan ada tangan, Tuhan naik langit, Tuhan turun bumi, apa semua. Faham di sifat ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Masih isyarat kan? 2 minit. Oh, 2 minit.